Kota Anggrek. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Sekejap je. Sebab tadi saya ingat Banting telah merangkumkan saya kira beberapa hujah dan pandangan daripada mungkin majoriti kita, daripada kita tentang isu-isu yang telah dibangkitkan dalam penyata penilaian prestasi pihak berkuasa tempatan dan ahli majlis di Negeri Selangor ni. Saya pun semacam Banting juga, kami daripada spesies yang tidak pernah terlibat sebagai ahli majlis kerajaan tempatan. Masuk terus jadi adun. Jadi mungkin mungkin kita macam ni lah. Kita macam Banting lah. Baik, kembali kepada maksud perbincangan. Yalah, maksudnya bagi saya kita perlu lihat secara lebih praktikal dan juga realistik. Macam tadi saya ada bangkitkan juga dalam perbahasan penyata tentang air tadi. Kita ni buat jawatan kuasa, bentuk jawatan kuasa, buat kajian, panggil soal selidik dan menghasilkan satu penyata yang bagi saya cukup baik. Tapi kalau intipati dalam ini tidak diangkat ataupun tidak diambil serius oleh pihak kerajaan negeri, jadi ianya tidak akan memberikan apa-apa impak jugalah. Dan kalau saya, pengalaman saya tadi pun saya rasa apa yang Templar bangkitkan pun bagus. Dia kata masyarakat sekarang ni mungkin perlu diberikan pendidikan politik. Dia menganggap tugas sebagai adun ni dia buat semua benda. Anjing liar pun dia suruh adun tangkap. Saya tengah malam semalam, kadang pukul 4 pagi orang mesej ada motor merempit. Pukul 4 pagi dia kata, "Wabi ada motor merempit, boleh buat sesuatu tak?" Jadi dia menganggap tugasan adun ini semua benda. Semua tugas sampaikan, kadang kaunseling rumah tangga pun adun juga. Ada kes. Ada kes. Jadi saya rasa persepsi ini pun turut jatuh kepada ahli majlis. Sebab saya ingat ahli-ahli majlis di Negeri Selangor ni kadang dia punya pembawakan pun seperti adun juga. Dia macam mini YB. Macam tadi Banting ada bangkitkan setengah-setengah ahli majlis ni dia masuk mesyuarat. Ya. Saya tertarik dengan hujah daripada Kota Anggrek ya. Terima kasih kerana memberi laluan. Saya hampir terlupa kerana tadi ada satu poin yang saya mungkin boleh tengahkan di sini, iaitu satu isu ataupun yang saya ringkaskannya sebagai ABCD. Saya mungkin boleh berkongsi dengan rakan semua ABCD ya. Ini apabila kita menghadapi aduan. Ini saya ambil iktifar daripada mantan ahli majlis kawasan saya di Petaling Jaya. Kalau ada aduan. Itu apa? Aduan. Bukan aduan apa? Bukan ahli majlis. Sistem aduan elektronik. Kena ada rekod. Kalau tidak dapat diselesaikan, B, bahagian ataupun jabatan lah, ketua jabatan. Kena diangkat kepada dia untuk penyelesaian. Yang ketiga C, itu kaunselor. Ahli majlis hanya akan step in kalau internally pegawai kerajaan tidak dapat menyelesaikannya. Ahli majlis try to step in. Dan kemudiannya kalau D, kalau masih tidak dapat diselesaikan, D kena masuk. Bukan Tun, Datuk Bandar. Datuk Bandar. Maksud saya tu Datuk Bandar, bukan Tun. Tapi ABCD belum ada lagi. Adun belum masuk lagi. Jadi kalau kita ada sistem, setujukan dengan saya, kalau kita ada ABCD, A itu sistem aduan, B bahagian ataupun pegawai kerajaan, C ahli majlis, kemudian D Datuk Bandar ada YTP, saya rasa kalau D tak ESCO. Cantik. Eksekutif, maksudnya semua ESCO ada. Bukan satu ESCO saja. Jadi itu adalah saya brainstorm lah. Saya melontarkan perkara ini kepada Yang Berhormat Kota Anggrek, sama ada setuju ke tidak. Mana adun tak payahlah. Okey, silakan. Kota Anggrek, silakan. Saya setuju dengan penjelasan tambahan daripada Banting tadi tentang konsep ABCD E ni. Lepas tu kalau E tak boleh, kita pergi dekat MB. Tapi saya di kawasan saya berkongsi lah. Saya pakai hierarki yang sama juga. Maksudnya kalau ada isu-isu di kawasan, sebaiknya didengar oleh pihak ahli majlis dululah. Dan cuma mungkin di pihak saya ataupun tuan-tuan ada isu di mana kurang kerjasama di peringkat ahli majlis.
ataupun mereka ni tak faham tugas mereka. Macam setengah-setengah ahli majlis dia suka turun bagi bantuan je. Ada orang susah dia bagi bantuan. Ada air naik dia bagi bantuan. Kerja dia bagi bantuan je. Dan dia hanya faham mungkin konteks ni macam charity. Tapi bila dia masuk dalam mesyuarat, saya dapat maklumat dia tak boleh berbahas. Dia masuk dalam meeting, sign, ambil selfie, letak dalam Facebook, balik. Jadi dalam Facebook tu captionnya indah lah. Menghadiri mesyuarat full board kan. Itu realiti. Lepas tu balik. Ada berlaku dan ini perkara yang bagi saya agak serius untuk kita lihat bahawa di sini pentingnya untuk kerajaan negeri menetapkan barangkali satu kelayakan minima ataupun garis panduan untuk kita memilih dan melantik ahli majlis ni. Kalau saya bila di bawah dengan masyarakat ni mereka beri pandangan, yalah kita semua ada parti politik dan ada proses di mana ahli-ahli majlis ini diangkat melalui bahagian, melalui kawasan, melalui cabang misalnya. Tetapi tadi saya setuju juga dengan pandangan daripada Hulu Kelang bahawa kalau boleh perlu ada pandangan daripada ADUN sendiri bila mana nak mengangkat atau melantik mana-mana ahli majlis ini. Sekurang-kurangnya rujuklah dengan ahli Dewan Negeri. Sebab suka atau tak suka realitinya masyarakat takkan salahkan ahli majlis. Pengundi takkan cari ahli majlis. Dia akan cari YB juga. Dia kata YB ini isunya. Kalau kita ada ahli majlis yang faham tugas, yang boleh berkhidmat dan berperanan dengan efektif, peranan ataupun tugas ADUN ni bukanlah kata kita ambil mudah, ringanlah sikit. Maksudnya kalau proses di peringkat A dan B itu dah boleh selesai, ataupun di peringkat C pun dah boleh selesai, tak perlulah bawa ke peringkat D lagi. Ini sekadar contoh. Jadi saya ingin menarik perhatian Dewan, kalau sekiranya kita boleh bersetuju untuk mendesak ataupun meminta pihak kerajaan negeri, kalau sekiranya tiada garis panduan ataupun saya rasa adalah, tapi politically kadang-kadang kita tidak mengikut sebab ini cadangan daripada parti. Cuma persepsi di bawah adalah bila kita terlalu mengisi lantikan ahli majlis ini secara politik, secara lantikan politik tanpa mengambil kira merit. Maksudnya kalau dia ini dicalonkan oleh bahagian misalnya atas kota tertentu, kota ketua cabang, katakan di dalam keadaan kita panggil cabang. Tak kira lah dia siapa pun, tapi sebab cabang calonkan dia, tak ada kelayakan pun kita kena sokong. Sedangkan dia tidak ada kelayakan. Dia tidak ada, barangkali mungkin daripada sudut akademik tidak layak, daripada sudut sahsiah pun tidak ada. Tapi bila diangkat secara politik, kita sokong. Dan saya rasa perkara ini perlu diambil kira secara serius sebab persepsi di bawah adalah masyarakat ni tak mau tahu pun dia ahli majlis parti mana. Dia tahu bila kita buat aduan ahli majlis ni berfungsi. Dia tahu bila dia buat aduan selesai. Jadi kalau ahli majlis pun tidak faham tugas, dia menganggap jawatan ahli majlis ni hanya sekadar untuk turun bagi sumbangan. Dan kita sebagai ahli dewan pun kita bagi sumbangan juga. Dan kalau setiap minggu kita turun memang kita bagi sumbangan. Jadi kalau tugasnya bukan hanya bagi sumbangan, bukan setakat buat kerja-kerja tinjau longkang tersumbat, betulkan lampu jalan. Tugas ahli majlis ni sebenarnya dia mini YB. Dia membahaskan dasar-dasar dan polisi di peringkat majlis kerajaan tempatan. Ini yang sepatutnya ahli-ahli majlis kita faham. Tapi kebanyakan ahli majlis kita tak faham benda itu. Dia menganggap ini satu privilege sebab saya dah lama berjuang dalam parti. Jadi this is my right. Ini privilege saya untuk dapat jadi ahli majlis. Saya tidak layak ke, saya tak ada kelayakan ke, saya orang parti. Jadi kita kena buang saya rasa mentality ni. Maksudnya kita kena ambil satu pendekatan yang penting merit. Saya tidak ada masalah dengan lantikan politik, tapi sekurang-kurangnya perlulah dasar merit itu, kelayakan itu diangkat. Kerana kita ni negeri Selangor, rakyat tengok, dia nilai. Jadi kadang-kadang bila saya turun di bawah makan, sarapan di restoran, di gerai, mereka akan bercerita, YB ini ahli majlis ni apa pun tak buat, ini tak buat. Kalau kami mengadu pun, dia kata tanya YB lah. Jadi perkara-perkara ini sangat perlu diambil pandangan dan dalam syur yang disarankan pun saya ingat ada disebut dalam poin 8.2, 8 dan 8.4. Dan saya harap kita dapat bersama-sama untuk bantulah mewujudkan satu
garis panduan dan juga mekanisme untuk memilih ahli-ahli majlis yang layak, yang boleh bantu tugas kita sebagai adun, sebab kita pun ada branch yang berbeza. Kita ahli Dewan Negeri bukanlah boleh campur dalam urusan majlis kerajaan tempatan, dan di situ perlunya ada desakan untuk melakukan pilihan raya kerajaan tempatan. Sebab ahli majlis ni kejap sikit. Sampuk sikit Kota Anggerik, sikit je. Silakan Batang Kali. Itu baru betul kawan. Terima kasih Kota Anggerik kena bilaluan. Saya rasa sebagai ahli majlis akan dapat banyak meringankan beban wakil rakyat. Kalau kita dapat duduk sebagai ahli majlis walaupun di takat mesyuarat penuh, di mesyuarat jawatankuasa penuh, di situ akan adanya laporan-laporan daripada setiap jawatankuasa. Sama ada jawatankuasa pelesenan, jawatankuasa pelan dan bangunan dan sebagainya. So kita sebagai adun kita akan dapat meliti minit mesyuarat ini yang akan dibentangkan dalam mesyuarat penuh jawatankuasa majlis daerah. So ataupun perbandaran dan sebagainya. So sekurang-kurangnya kita sebagai adun kita akan dapat menilai ataupun meneliti apakah projek-projek, program-program yang akan dilakukan di kawasan kita. Ataupun sekurang-kurangnya kita akan dapat memberikan komen dan sebagainya dalam mesyuarat jawatankuasa penuh tersebut. Saya fikir ahli majlis bukan hanya bertanggungjawab dengan rakyat di kawasan mereka. Ahli majlis juga bertanggungjawab dalam menentukan perjalanan akaun, kira-kira wang PBT dan sebagainya. Mereka kena duduk dan tengok, melihat perjalanan perkara-perkara sebegini juga. So, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya rasa sangat berbangga kalau kita dapat mendudukkan ahli majlis adun ini dalam majlis daerah sekurang-kurangnya dalam mesyuarat jawatan penuh dan boleh bersuara dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Batang Kali atas pandangan yang saya kira saya mungkin tak bersetuju sepenuhnya, tapi boleh dipertimbangkanlah. Maksudnya kita sebagai adun ni memang ada tanggungjawab untuk menjawab di bawah. Tapi di situ bila ada desakan pilihan raya kerajaan tempatan ni, saya rasa ini pun sesuatu yang praktikal. Sebab ahli majlis kita sekarang ini, dia tidak accountable kepada masyarakat. Sebab dia dilantik. Sedangkan kita ini wakil rakyat yang dipilih. Kita masuk bertanding. Kita tawarkan diri kita, menawarkan kelayakan kita, pengalaman kita. Jadi di situ kita ada tanggungjawab untuk menjawab kepada masyarakat. Tapi ahli majlis ni dia dilantik. Maksudnya dia appointed. Bila dia appointed, dia boleh buat apa sajalah. Maksudnya kalau orang tanya pun, kamu tak pilih saya pun, kan, you tak undi saya pun, apa-apa tanya YB. Jadi di situ perlu juga dijelaskan bahawa bila berlakunya desakan untuk melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan ini, saya berpandangan kita mungkin boleh melihat secara menyeluruh dalam mana usaha kita nak tambahkan keberkesanan pentadbiran di peringkat PBT ini. Sebab saya rasa kita tidak boleh lagi melihat bahawa di zaman ini segala-galanya kita perlu letakkan dalam kerangka politik semata-mata. Because ini jawatan ahli majlis ni ada kuota parti, kita kena go for parti. Tapi kalau kita beri kebertanggungjawaban kepada, sekejap je Tuan YB, kalau kita beri kebertanggungjawaban ini kepada ahli majlis, dia bertanding, dia tawar diri, jadi dia boleh jawab. Silakan Tuan Esko. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, juga penjelasan untuk kita bincang di Esko kemudian. Kalau kita boleh setuju untuk adun berucap dalam mesyuarat penuh di peringkat majlis atas sebab kita wakil rakyat dan kita perlu sampaikan suara rakyat. Jadi bagaimana kalau ahli parlimen juga minta datang ke Dewan Negeri sebab dia wakil, ini wakil rakyat, ini wakil kawasan negeri. Saya wakil parlimen, satu parlimen. Jadi pandangan saya sebagai ahli parlimen tidak sama dengan adun. Adakah kita akan benarkan kerusi-kerusi ini dibuka untuk ahli parlimen untuk hadir dan bersuara? Dan sama juga, boleh tak kita pergi parlimen minta adun juga hadir di situ, sebab adun pandangannya, ada suara yang diwakilinya lain dengan pandangan daripada ahli parlimen kawasan. Adakah kita nak buat itu? Baik, terima kasih Yang Berhormat Esko. Kan Kota Anggerik,
Dan pendekkan Saya cepat. pendekkan. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat. Kalau kita nak panggil ahli parlimen, dia pula boleh bercakap dalam dewan, jadi sesuatu yang janggal. Dan di situ jugalah bagi saya, bila melibatkan PBT ni, saya bersetuju kalau dijemput adun itu sekadar, yalah, kalau kita jadi pemerhati, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang dibincangkan, dan kita boleh, maksudnya bila masyarakat bertanya apa yang berlaku dalam kawasan kita ini, jadi kita ada idea untuk jawab. Sebab Tak, Yang Berhormat, bukan hadir. Bukan sekadar hadir. Sebab ada cadangan supaya adun boleh berucap di majlis, mesyuarat majlis, di peringkat majlis. Jadi, kalau kita setuju, di Full Council, adun boleh berucap. Jadi, on the same token, boleh tak kita buka pada ahli parlimen untuk berucap di Dewan Negeri ini, dan kita juga minta kita berucap di parlimen. saya rasa kita perlu menghormati pengasingan tersebut. Maksudnya di peringkat kita sebagai anggota legislatif ini adalah, Mencelah. silakan. Saya tarik dengan analogi yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Exco tadi. Jadi kalau kita lihat persoalannya, adakah kita nak ahli parlimen datang ke Dewan Undangan Negeri kemudian bersuara, turut bersuara. Mungkin kalau kita tahu, kita perlu hormati pengasihan kuasa itu. Bukankah ini juga sebenarnya menunjukkan keperluan untuk diadakan pilihan raya kerajaan tempatan, supaya setiap itu berfungsi sebetul-betulnya. Sebagaimana parlimen ada pilihan raya, di negeri kita ada pilihan raya, maka di kerajaan tempatan juga kita perlu ada pilihan raya, supaya barulah pengasingan kuasa itu betul-betul idealnya begitu. Baik, terima kasih Tuan Tua. Sebab tu saya kata tadi, kita perlu hadapkan, maksudnya ahli majlis perlu ada kebertanggungjawaban. Jadi yang saya bangkitkan tadi adalah keperluan untuk mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan itu adalah, kita boleh tengok, kita boleh kaji balik, sesuaikan untuk menambah keberkesanan. Kalau pilihan raya kerajaan tempatan itu bagus, baik, dan kita sebagai negeri yang paling maju di Malaysia ini, seharusnya, sewajarnya, mulalah mengorak langkah ke arah melaksanakan satu sistem yang lebih mengangkat kebertanggungjawaban ataupun accountability kepada rakyat. Kalau kita sebagai adun ni masuk election, masuk pilihan raya, kena jawab dengan rakyat lagi 5 tahun kalau tak buat kerja, kalau tak serve, kita dihukum. Begitu jugalah dalam konteks ahli majlis kerajaan tempatan. Mereka perlu ada kebertanggungjawaban, dan kita perlu belajar ataupun cari permulaan untuk keluar daripada orang panggil apa, keselesaan politik ini. Jangan menganggap jawatan ni semata-mata kita anggota parti politik, kita ada kabel, kita akan jadi ahli majlis. Saya setuju dengan YB Exco tadi. Kekalkan pengasingan kuasa ni, dan saya tak nak, kalau boleh takkanlah ahli parlimen masuk nak berbahas dengan kita. Mereka di level, di peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya harap kita semua bersetuju, dan saya pun bersetuju dengan Yang Berhormat Exco untuk sama-sama melihat ke depan dalam usaha kita nak tambah keberkesanan pentadbiran ni. Ini permulaan lah, penyata ni satu permulaan, dan saya mengambil pilihan untuk menyokong sepenuhnya. Terima kasih.